Hai, halo, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Sudah pasti belanjawan 2025 adalah satu lagi kredit baru untuk Anwar Ibrahim. Rupanya di samping ramai yang mengecam pembentangan Anwar Ibrahim, pembentangan kerajaan perpaduan, belanjawan 2025, rupanya ramai juga yang memuji. Makna kata ini satu lagi kemenangan terbaru Anwar Ibrahim terhadap musuh politiknya, terutama kepada bekas Perdana Menteri Mahathir dan Muhyiddin Yassin, yang juga pernah memegang jawatan Perdana Menteri. Adakah ini adalah belanjawan 2025 ataupun belanjawan yang terbaik pernah dibentangkan oleh Perdana Menteri? Saudara-saudara, perkongsian daripada Harapan Daily bertarikh 21 Oktober, 7 perkara dalam belanjawan 2025 berkaitan Islam. Pertama, RM100 juta untuk memacu sektor keuangan Islam bagi menghasilkan produk baharu patuh syariah tidak lagi mirip konvensional, antaranya berdasarkan konsep musyarakah yang dilihat lebih adil. Kedua, RM10 juta kepada Universiti Islam Sungai Pusu dan INCEIF untuk meningkatkan kefahaman ekonomi Islam berdasarkan prinsip maqasid syariah. Yang ketiga, wakaf madani iaitu RM300 juta kepada KWAP untuk pembangunan tanah wakaf untuk membina rumah persaraan warga emas berpendapatan rendah. Yang keempat, wakaf madani iaitu RM200 juta kepada UDA untuk pembangunan rumah mampu milik di atas tanah wakaf. Yang kelima, RM25 juta untuk program pemulihan akidah dan pengurusan anak-anak yang teraniaya oleh Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Manakala yang keenam, RM2 bilion untuk pendidikan Islam meliputi 150 juta ringgit Malaysia untuk selenggara prasarana pendidikan Islam JAKIM seperti sekolah pondok, sekolah tahfiz dan sekolah agama rakyat. Pertambahan guru KADA seramai 1,500 orang, wang saku kepada penuntut di Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah, Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak dan Darul Quran JAKIM sebanyak RM100. Mencetak 1 juta naskah Al-Quran untuk edaran seluruh dunia dalam bahasa Inggris, Sepanyol, Mandarin dan Sweden. 35 juta untuk 70,000 guru kafah, guru takmir, imam, bilal, toksiak, nojar dan marbut. Dan yang ketujuh, RM1.620 juta bagi pembangunan industri halal, yaitu RM600 juta untuk pembiayaan PMKS halal, RM1.000 juta bagi dana jamin PKS halal, RM20 juta kepada Medtrade untuk mengembangkan kapasiti perusahaan halal. Satu perkembangan yang baik sesuai dengan Islam sebagai agama persekutuan, dengan keutamaan kepada peningkatan syiar Islam, wakaf industri halal dan ekonomi Islam. Perkongsian daripada Harapan Daily oleh Dr. Zulkarnain Luqman. Tuan-tuan dan puan, ini adalah satu kemenangan baru kepada Anwar Ibrahim, dan adakah ini menunjukkan Anwar Ibrahim akan terus kekal meneruskan penggal kedua sebagai Perdana Menteri selepas ini? Tuan-tuan dan puan, apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Dan selamat datang, admin ucapkan kepada yang baru di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, rupanya selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, PMX, mengumumkan tidak mengambil gaji, rupanya ada pula komen ataupun ada pula pandangan respon yang mengejutkan daripada kepimpinan pembangkang ataupun Perikatan Nasional. Adakah respon ini memuji tindakan Anwar atau sebenarnya mereka hanya mahu memburuk-burukkan Anwar di sebalik tindakan Anwar yang tidak mengambil gaji sebagai Perdana Menteri? Saudara-saudara yang amat dihormati, tak sangka pula kepimpinan pembangkang
yang sentiasa mahu tumbangkan Anwar, mahu Anwar Ibrahim jatuh. Ini pula kenyataan mereka. Mungkin dia malaikatku tak makan gaji. Perkongsian daripada Malaysia kini. Mungkinkah kenyataan ataupun tindakan Anwar tidak mengambil gaji ini sebenarnya adalah satu tindakan yang amat perlu diberi pujian? Adakah tindakan Anwar ini sebenarnya menjadi satu tindakan yang digemari oleh kepimpinan Perikatan Nasional sendiri, ataupun ini hanya kenyataan untuk menjatuhkan Anwar? Sudah pasti ramai kepimpinan politik yang lain yang menyokong tindakan Anwar ini. Ahli Parlimen Pembangkang membangkitkan persoalan bagaimana Anwar memperoleh pendapatan jika dia tidak mengambil sebarang gaji daripada jawatan yang disandangnya. Perkara itu pada awalnya dibangkitkan Tuan Ibrahim, PN Kubang Kerian, yang mencela ketika Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin membahaskan Belanjawan 2025. Kata Tuan Ibrahim, seorang rasul pun diberikan peruntukan oleh Allah untuk rezekinya, dan keadaan Anwar dianggap lebih daripada rasul. Saya rasa Anwar tak boleh berselindung di sebalik kenyataan dia tak ambil gaji. Sebab kalau dari segi data yang ada, rasul pun ada peruntukan yang Allah bagi. Adakah sebenarnya mereka cuba untuk memerangkap Anwar? Mereka cuba untuk menyatakan kepada rakyat Malaysia bahawa Anwar sebenarnya ambil gaji tetapi tidak memberitahu rakyat. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, rasanya Anwar Ibrahim perlu komen. Perlu komen apa kenyataan daripada Tuan Ibrahim ini. Jadi kita nantikan apa respon dan pandangan daripada PMX sendiri. Yang pasti usaha murni PMX ini perlu diberikan kepujian. Jadi dalam kenyataan ini, mengulas pandangan Tuan Ibrahim, Hamzah berkata, dia berpendapat langkah tidak mengambil gaji itu sesuatu yang baik. Rupanya mereka mengaku perkara itu sesuatu yang baik. Namun, mengingatkan agar sikap yang sama perlu diberi terhadap allowance yang diperuntukkan. Ia berbeza, gaji itu memang tak diambil, tapi allowance-nya bagaimana? Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri hanya mengumumkan tidak mengambil gaji, tidak pernah mengumumkan berkaitan dengan allowance. Jadi, adakah persoalan daripada kepimpinan PN ini cuba untuk memerangkap Anwar, tapi pada akhirnya mereka sendiri yang terperangkap? Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda?